Assalamualaikum dan selamat datang kepada Cik Rosnah binti Darus ya. Okey, jadi terima kasih kerana sudi hadir ke sesi bimbingan secara individu bersama Waalaikumsalam. saya Nur Halimah binti Zahari. Okey, jadi sebelum itu sudilah kiranya Cik Rosnah memberitahu saya apakah nama panggilan manja yang biasa dipanggil untuk Cik Rosnah supaya kita lebih selesa untuk Boleh berkomunikasi. je panggil Ros, boleh. Senang pun boleh. Okey. Okey, jadi Cik Ros boleh jika tidak keberatan berkongsi serba sedikit mengenai latar belakang diri dan keluarga Cik Ros sebelum kita mulakan sesi bimbingan ini. Nama saya Rosnah. Nama panjang Rosnah binti Darus lah. Saya sekarang ni study lagi dekat Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dah semester 5, berumur 25 tahun dan saya anak jati Johor. Wah, menarik ya di Johor Bahru sebab setahu saya sekarang ni Ya, Johor dah betul. sama level seperti KL kerana dengan kepesatan pelbagai shopping mall kan dah ada dekat Ya, Johor. dah banyak sangat lah construction, pembinaan mall tu, sampai sometimes mall-mall lama tu dah sendu, dah sunyi dah. Okey, baiklah. Terima kasih kerana sudi berkongsi serba sedikit mengenai latar belakang diri Cik Ros dan keluarga. Okey, sebelum kita memulakan sesi bimbingan ini, saya perlu menjelaskan sedikit mengenai penstrukturan sesi bimbingan individu di mana kita terletak di bawah akta kerahsiaan. Jadi, saya tidak boleh membocorkan sebarang sesi bimbingan ini kepada mana-mana pihak. Okey, jadi Cik Ros tidak perlu risau untuk berkongsi masalah tersebut. Okey, sekiranya tidak keberatan, Cik Ros bolehlah berkongsi permasalahan yang dialami oleh Cik Ros. Apa yang terbuku di dalam hati itu supaya kita dapat berbincang bersama-sama untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah tu biasalah kalau kita as a student mesti kita ada masalah pasal diri kita, masalah surrounding kita, dan first yang paling utama adalah masalah komitmen as a seorang pelajar lah, which is kerja hakiki kita. Tapi benda tu sebenarnya under control kalau kita berada di situasi selayaknya seorang pelajar. Macam memang kita berada kat opsi, lepas tu kita jumpa kawan-kawan. Kalau kerja grouping tu memang face to face. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 ni, jadi benda tu semua ada kekangan. Dan ada juga orang kata, pendapat orang sebenarnya belajar kat rumah lagi relax, lagi jimat, dapat jumpa mak ayah, lepas tu dapat bersosial dengan kawan-kawan yang terdekat. Tapi mula-mula saya ada perasaan macam tu. Happynya balik kampung, dapat jumpa mak ayah. Lama kelamaan benda tu mendatangkan masalah pada hidup saya. Satu, saya dah tak fokus belajar, dan bila kadang-kadang saya pun tak faham lah lecturer UPSI ni macam mana. Kadang macam mereka tak faham keadaan pelajar dia yang selalu mendesak untuk bagi assignment. Lepas tu selalu kena marah, bila tak faham tanya kena marah. Lepas tu kadang sometimes cara marah dia tu ada ayat yang membuatkan hati kita terguris dan rasa of course akan rasa down. Kadang kita, yelah lagi 5 sem kan, kalau nak berhenti, ni bukan pertengahan jalan dah, ni dah hujung jalan lah, nak grad. Jadi kalau berhenti tu rasa sayang. Tapi dalam masa yang sama, saya rasa macam benda ni menyusahkan hidup saya, satu. Lepas tu saya dah rasa macam buat assignment ni satu beban untuk saya. Walhal sebenarnya benda tu komitmen utama saya sebagai seorang student. Lepas tu saya selalu suka tidur, macam niat nak bangun, okey nak siapkan assignment ni. Tapi bila dah bangun, badan rasa letih, rasa malas, dan lama-lama benda tu diabaikan dan selalu tunda-tunda. At the end, bila due date, kelang kabut, dan benda tu akan bagi stres kat saya. Dan bila saya stres, dah timbul lah macam
perasaan saya nak berhenti belajar lah. Saya rasa benda ni buang masa saya lah. Better saya kerja, saya dapat duit, tak stres. Dan lagi satu, surrounding rumah saya ni macam ayah saya. Macam dia ingat saya duduk rumah setakat free macam tu je. Tapi wahai saya ada komitmen saya sendiri, saya kena buat assignment. Lepas tu nanti dia suruh saya buat ni, buat tu dalam masa yang sama. Lecturer pun suruh saya buat ni, buat tu. So saya rasa benda tu dah serabut. Dan benda tu sangat efek lah dekat diri saya. Saya rasa macam jalan salah satunya untuk saya release stress ni adalah saya berhenti belajar. Tapi saya rasa benda tu pun saya win-win situation lah. Saya rasa macam kalau saya berhenti belajar, saya akan rugikan semua orang, especially bapa saya, dan rugikan masa saya, rugi diri saya sendiri. Tapi kalau saya tak berhenti belajar, selagi pandemik ni tak habis, selagi saya tak balik UPSI, selagi tu saya akan stress macam ni. Itulah masalah saya sekarang. I don't know how to macam nak reduce stress tu, nak prevent daripada asyik terfikir nak berhenti. Itulah masalah saya sekarang. Okey, jadi berdasarkan segala penjelasan yang diberikan mengenai isu yang dihadapi oleh Cik Ros, di mana saya dapat lihat poinnya di situ, Cik Ros mengalami permasalahan dalam pembelajaran secara online dan Cik Ros menghadapi pelbagai ataupun kerja yang menimbun-nimbun diberikan oleh pihak pensyarah. Dan seterusnya, Cik Ros merasakan suasana di persekitaran Cik Ros tidak kondusif untuk menjalani sesi pembelajaran dan mengganggu-gugat prestasi pembelajaran Cik Ros. Betul tak? Okey, jadi di situ saya dapat merangkumkan bahawa segala aspek yang diperkatakan oleh Cik Ros itu adalah berkaitan dengan stres dalam pembelajaran online. Okey, betul tak? Okey, jadi sekiranya tidak keberatan, bolehlah Cik Ros menjawab sedikit persoalan saya, di mana di persekitaran Cik Ros ada tak mempunyai kawan-kawan ataupun kenalan-kenalan rapat yang Cik Ros boleh berkongsi masalah bersama? Ada. Ada kalanya dia faham. Ada kalanya dia rasa benda tu macam cakap bila saya mengadu banyak sangatlah assignment, tak tahu nak buat mana dulu, stres. Nanti dia akan kata, sabarlah, sabar. Dan perkataan tu saya rasa macam tak relevan untuk saya, tapi sometimes dia sangat-sangat memahami. Okey, jadi di sini Cik Ros ingin menyatakan bahawa Cik Ros mempunyai kawan-kawan ataupun kenalan yang terdekat di persekitaran untuk berkongsi masalah yang dialami. Cumanya ada sesetengah mereka yang tidak begitu memahami apa yang dialami oleh Cik Ros. Kerana situasi berbeza, mungkin yang mereka ada yang bekerja dan Cik Ros sedang belajar. Okey, saya faham di situ. Okey, baiklah, berdasarkan keterangan daripada Cik Ros tadi, berkenaan pasangan Cik Ros itu, ada kalanya dia memahami, ada kalanya dia tidak memahami. Okey, jadi di sini saya ada satu soalan yang ingin diajukan, di mana adakah Cik Ros mempunyai satu perkara yang Cik Ros minat ataupun hobi yang Cik Ros lakukan di waktu lapang? Saya minat bermain netball dengan menari, tapi ada masalah jugalah. Bila saya nak main netball, saya tak ada geng dan saya rasa macam tak ada tempat untuk saya lepaskan saya punya stres ni. Kalau menari pun sometimes boleh menari, sometimes tak boleh, ialah sebab COVID kan. Jadi macam nak pergi studio tu ada SOP dia, lagi satu macam-macam lah dia nak. Macam saya dengan kawan-kawan saya adalah studio, tak adalah studio sendiri. Maksudnya macam studio dekat satu apartmen tu sebab kawan saya duduk apartmen. Tapi bila saya nak pergi sana, benda tu ada hard limit. Macam seminggu sekali, tapi 1 jam saja. Masalah saya nak pergi sana, saya tak ada transport. So saya terpaksa kena tunggu kawan saya. Kalau kawan saya tu busy,
saya pun tak boleh pergilah. Macam tu keadaannya. Ya betul. Saya faham dalam keadaan pandemik COVID-19 ni kita tidak boleh melakukan bermacam-macam aktiviti fizikal kan. Terlalu banyak tekanan, kekangan yang kita perlu patuhi SOP dan sebagainya. Tetapi bolehkah saya tahu adakah Cik Ros mempunyai satu aktiviti yang Cik Ros akan buat di waktu masa lapang dalam keadaan pandemik ini? Jadi boleh Cik Ros kongsikan antara aktiviti Biasanya saya akan tidur je. Kalau kawan-kawan saya ajak keluar dan saya keluarlah. Tu je. Tidur je lah saya rasa jalan penyelesaian. Okey, jadi Cik Ros katakan tadi ada 2 perkara yang Cik Ros lakukan di waktu lapang bersempena COVID ni, iaitu tidur dan meluangkan masa bersama rakan. Jadi di situ kita dapat lihat aktiviti meluangkan masa keluar bersama rakan-rakan itu dapat sedikit sebanyak mengurangkan stres Cik Ros, betul kan? Okay. Saya ingin memberikan ataupun menceritakan satu pengalaman berkenaan seorang sahabat saya yang juga mengalami masalah yang sama ataupun lebih kuranglah orang kata dengan Cik Ros, di mana dia juga mempunyai stres dalam pembelajaran online kerana dia perlu menanggung keluarganya setelah kematian bapanya. Jadi dia perlu meringankan beban ibunya. Dalam masa yang sama dia juga memerlukan kewangan untuk menampung pembelajarannya. Jadi dia telah melakukan kerja sambilan sambil belajar dalam masa yang sama. Jadi dalam waktu jam 5 petang hingga 12 malam ataupun 5 petang hingga 10 malam dia akan melakukan kerja sambilan. Sementara itu dia juga membahagikan masa untuk pembelajaran secara online. Jadi dia tiada rehat kerana dia tiada pilihan dalam hidupnya untuk membantu ibunya meringankan beban. Ibunya hanyalah berniaga kecil-kecilan sahaja. Sekiranya cuti juga, dia terpaksa juga membantu ibunya. Jadi tiada waktu rehat untuknya. Tiada istilah rehat kerana dia perlu menanggung. Tapi alhamdulillah berkat dengan kesabaran dia, kegigihan dia mendapat result yang cemerlang untuk setiap semester. Itu yang mengagumkan saya dengan kecekalan hatinya itu, kerana dia tiada pilihan, itu sahaja yang terbaik untuk dilakukan untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang pelajar dan bekerja dalam masa yang sama. Jadi apakah yang Cik Ros boleh dapat berdasarkan cerita saya sebentar tadi? Maksudnya pada saya dia seorang yang gigih lah. Dia seorang yang gigih, dia tak putus harapan dan mungkin dia ada satu orang kata apa pembakar semangat dalam diri dia kot. Sebab dia kan baru kehilangan ayah. Jadi benda tu takkan dia nak bersedia je kan, sebab dia ada ibu, ada keluarga yang perlu disara. That's why dia kena kerja. So mungkin sometimes pada saya ada orang yang bila diduga dengan masalah dia lagi kuat. Sometimes ada orang yang diduga dengan masalah dia lagi down. Itu pendapat saya lah. Okey, baiklah. Berdasarkan sesi bimbingan kita berdua pada hari ini, terdapat beberapa perkara yang saya boleh rumuskan mengenai permasalahan Cik Ros, di mana kita telah berbincang mengenai alternatif-alternatif yang terbaik untuk sedikit sebanyak mengurangkan bebanan yang dialami oleh Cik Ros, di mana terdapat beberapa alternatif, iaitu pertamanya meluangkan masa bersama kawan-kawan, meluahkan segala rasa yang dialami, berkongsi sesama kenalan yang kita rapat, dan kemudiannya melakukan aktiviti ataupun hobi yang Cik Ros minat. Sedikit sebanyak melakukan aktiviti tersebut dapat mengurangkan tekanan itu. Ialah kita dalam kehidupan ini tidak akan lari daripada masalah, baik
biarpun Cik Ros maupun saya. Okey, jadi seterusnya adalah kita telah mendengarkan kisah mengenai seorang sahabat saya yang mengalami masalah lebih kurang juga dengan Cik Ros. Okey, jadi mungkin di situ sedikit dapat memberikan inspirasi buat Cik Ros untuk mengubah minda untuk menjadi lebih kuat dan tabah untuk menghadapi dugaan ataupun stres selepas ini. Betul kan? Okey, jadi sebelum saya menamatkan sesi bimbingan ini, saya ingin berkongsi sedikit kata-kata semangat supaya saya dan juga Cik Ros akan lebih bersemangat menempuh kehidupan akan datang, kerana kita manusia tidak akan lari daripada masalah-masalah dalam kehidupan. Jadi apa yang saya cadangkan di mana kita perlu berfikir semula kenapa kita berada di sini, dan kita perlu berfikir juga ada orang yang sedang menanti ingin melihat kita berjaya di masa akan datang. Jadi kita tidak boleh kecewakan hati mereka, iaitu siapa lagi kalau bukan ibu bapa kita. Jika ada lagi adik-beradik kita, orang yang kita sayang, sudah tentu mereka ingin melihat kita berjaya dan bahagia. Okey, jadi kalau kita mengalah terlalu awal seperti sekarang, kemungkinan perkara itu akan membuat mereka kecewa, dan yang terutama sekali diri kita sendiri, kita juga akan kecewa dengan diri kita untuk di masa akan datang kerana kita terlalu awal untuk mengalah. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih Cik Ros kerana telah memberi kerjasama yang baik dalam sesi bimbingan ini. Jadi sekiranya Cik Ros mengalami masalah-masalah yang tidak dapat dikawal lagi untuk menanggung stres ini, Cik Ros bolehlah berhubung dengan saya untuk saya ketengahkan isu ini kepada pihak yang lebih profesional untuk mengatasi masalah Cik Ros, iaitu pihak kaunseling, di UPSI. Thank you. Thank you sebab banyak advice dan motivasi